Percubaan 1, 2, 3. Suara saya boleh didengari ke? Suara jelas. Boleh. Baik, terima kasih. Ustaz Bahaki boleh test, mungkin ada yang ada slide nak share, kita nak tengok kot lah ada problem ke. Ustaz Bahaki dengar? Alhamdulillah dengar. Sekejap ya. Bagaimana slide saya, nampak tak? Nampak jelas? Elok. Okay, Alhamdulillah. Cubaan 1, 2, 3, cubaan. Para hadirin sekalian, majlis kita akan bermula sebentar sahaja lagi. Mohon para hadirin bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berhimpun dan bertemu pada malam ini. Yang dihormati Ustaz Ahmad Baihaqi Hasmawi, mahasiswa syariah dan undang-undang kuis, juga selaku penceramah kita pada malam ini. Para asatizah dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang diucapkan ke program Tazkirah yang bertajuk Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berlangsung menerusi atas talian Google Meet. Baiklah, bagi memberkati majlis, dijemput Saudara Muhammad bin Muhammad Syakir untuk memimpin bacaan doa. Dan dengan ini, majlis mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arshil azim, innaka al-barru al-jawadul karim. Ya Allah, kami memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami, dan daripada segala perkara yang melalaikan kami, dan berbuat taat kepadamu. Kepadamu jualah kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Muhammad atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dimuliakan, majlis kita pada malam ini terbahagi kepada dua, iaitu sesi tazkirah dan sesi soal jawab. Tanpa membuang masa lagi, tibalah masanya kita ke sesi tazkirah. Mohon para hadirin bersedia dan memberikan tumpuan sepenuhnya. Dengan ini, majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz Ahmad Baihaqi Hasmawi untuk menyampaikan tazkirahnya. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi, hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bersama pada majlis tazkirah yang diharapkan memberi manfaat dan ilmu yang diharapkan, insya-Allah. Pada hari ini saya akan memberikan satu tajuk yang agak ringkas tetapi diharapkan
manfaatnya dapat kita kekal dan kita mengambil ibrah padanya, iaitu mengenai kisah Umar bin Abdul Aziz. Bila disebut Khalifah Umar bin Abdul Aziz, saya teringat satu hadis, iaitu tentang 7 golongan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menaungi mereka, yang mana ketika itu tidak ada naungan yang layak berbanding naungan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dimulakan pada di punya depan itu, iaitu Al-Imamul Adil. Kenapa didepankan dahulu Imamul Adil? Kerana daripada Imam Adil inilah lahirlah golongan-golongan yang seterusnya yang memberi manfaat kepada Imam Adil itu. Yang mana Imam Adil itu adalah ikutan masyarakat, yang mana kita akan lihat masyarakat begitu, maka datanglah daripada pemimpin ataupun imam itu. Maka kita cuba perhatikan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bagaimanakah dia menginspirasikan konsep Imam Adil pada dirinya, ya, sehingga ulama menggelarkan dia sebagai Al-Khulafa Ar-Rashidin. Seperti yang kita kenal, Khulafa Ar-Rashidin kita ingat ada 4, tapi ulama menambahkan seorang lagi, iaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi kita lihat siapakah itu Umar bin Abdul Aziz ataupun Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang mana secara ringkas beliau bernama Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam Al-Umawi Al-Qurashi, yang mana beliau datang daripada golongan Al-Umawi ataupun Umayyah, yang mana beliau lahir wulida sanatan, beliau lahir pada tahun 61 Hijrah di Madinah Al-Munawwarah, yang mana pemerintahan ini, kalau kita lihat, pemerintahannya agak singkat, iaitu berlangsung selama 2 tahun dan 5 bulan dan 4 hari sahaja. Tetapi kesannya itu umpama kita melihat seolah-olah dari segi pemerintahan itu, seolah-olah kita melihat dia telah membuat kerja seolah-olah seperti orang yang memerintah selama 30 tahun, 40 tahun. Begitu adil Khalifah ini membuat kerja, sehingga beliau ditakdirkan, ya, wafat akibat kutila masmuman. Beliau wafat akibat diracun, ya, diracun pada tahun 101 Hijrah. Maka selepas beliau naiklah Yazid bin Abdul Malik selepasnya. Dikatakan beliau diracun kerana ada beberapa kelompok dalam keluarga Bani Umayyah yang tidak berpuas hati dengan pemerintahan beliau berbanding dengan pemerintahan terdahulu, kerana pemerintahan dahulu dia anggap agak longgar dan memberi kebebasan kepada mereka. Tetapi datangnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau agak tegas dalam menegakkan hukum dan sunnah Nabi SAW, yang mana dimulakan dengan ahli keluarganya dahulu, kemudian barulah ke masyarakat setempat. Bermula daripada keluarga, bermula daripada pemerintahan sehingga ke masyarakat. Maka daripada sini kita lihat adalah orang yang agak berasa dengki dengan beliau dan tidak berpuas hati, sehingga sanggup meracuni khalifah yang adil ini. Ya, kemudian beliau adalah khalifah yang ke-8 dan digelar oleh para ulama dan masyarakat sebagai Umar yang kedua. Ya, kerana beliau begitu tegas dan adil, seolah-olah beliau merupakan Zillul Umar, bayangan daripada Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian beliau naik menjadi khalifah setelah kematian Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 99 Hijrah. Kita lihat dari segi nasab dan usrah, bila bicara tentang orang Arab ni memang tidak lari dengan perbicaraan nasab dan keturunan keluarga, sehingga ada satu ilmu dipanggil ilmu nasab, ya, ilmu nasab. Wa amma jadduhu li ummi faqad kana laha mawqifun ma'al Umar bin Khattab wa Umar bin Abdul Aziz hafidun al-Faruq Umar bin Khattab. Dari segi susu galuh Umar Abdul Aziz ini adalah datang daripada belah ibunya, yang mana
bertembung ataupun berhubungan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan Khalifah Umar bin Khattab datang daripada belah ibu, iaitu kalau kita lihat dari susun galur ini, kita lihat bahawa Umar bin Abdul Aziz merupakan hafid ataupun cicit daripada Khalifah Umar bin Khattab, iaitu datang daripada belah ibu Asim Laila. Diceritakan bagaimanakah boleh bertembung dua keturunan ini. Diceritakan pada malam itu Khalifah Umar bin Khattab macam biasa meronda di sekitar Madinah. Tiba-tiba beliau terdengar satu perbualan antara seorang anak dengan seorang ibu mengenai, iaitu ibunya mengatakan kepada anak perempuannya ni supaya susunya itu, susu untuk dijual di pasar keesokan harinya, ditambah air supaya lagi banyak. Jadi bila lagi banyak, jadi susu lagi banyak, maka keuntungan lagi berlipat ganda. Tetapi anaknya mengatakan kepada ibunya supaya takutkan kepada Allah dan bertakwa pada Allah, kerana perbuatan itu dia anggap perbuatan yang menipu dalam perniagaan. Maka Khalifah Umar terdengar benda itu, terdengar perbualan itu, maka terus keesokan paginya dipanggil keluarga ini datang menghadap dan ditanyakan adakah kerana Khalifah Umar nampak keikhlasan dan ketakwaan yang datang daripada anak perempuan ini, maka anak perempuan ini dikahwinkan dengan anaknya, anak Khalifah Umar, iaitu Asim. Maka daripada keturunan itulah lahirlah daripada keturunan Asim kita lihat Umar, Asim Laila, kemudian Umar bin Abdul Aziz. Kemudian kita lihat dari segi talibul ilm, iaitu perjalanan pendidikan beliau, yang mana kita lihat, yang mana ketika itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz Aisyah hidup fi zamani sada fihi, pada zaman yang mana fihi mustama'un at-taqwa wal maji'u ala talbi'im, pada satu keadaan, pada satu suasana yang mana masyarakat ketika itu sifat ketakwaan yang masih kuat, sifat ketakwaan yang kepada Allah masih kuat, dan dikatakan bercambahnya majlis-majlis ilmu, yang mana ketika itu para sahabat, para tabi'in masih wujud lagi. Jadi sehingga kan sebahagian faqad kana adada min sahabatillah yazlum bin Madinah, yang mana para sahabat ketika itu masih lagi tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Faqad hadasa Umar bin Abdul Aziz, kalau kita lihat di sini hadasa, saya mengambil maksud mengambil hadis. Ya, maka Umar bin Abdul Aziz mengambil hadis, riwayat hadis daripada beberapa orang sahabat seperti Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib, Sa'id bin Yazid, Sahal bin Sa'id dan sebagainya. Wastawhaba minhu qadhan syaraba Nabi SAW. Jadi kebetulan maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak mengambil peluang, iaitu dengan meminta bekas minum Nabi SAW daripada beberapa sahabat yang menyimpan kerana untuk mengambil berkah. Maka bila beliau belajar daripada pelbagai sahabat, maka ada satu kata menarik, iaitu yang disebut oleh ibu Anas bin Malik. Ibu Anas bin Malik, beliau mengatakan ma ra'aitu ahada ashbaha salata bi Rasul sallallahu alaihi wasallam min hadhil fata. Beliau kata aku tak nampak, yang mana ketika beliau menjadi imam dan ibu Anas bin Malik ini menjadi makmum, beliau berkata aku tidak melihat seorang lelaki daripada mana-mana pun yang solatnya itu sangat menyerupai solat Nabi SAW, melainkan pemuda ini. Jadi siapakah pemuda itu? Dialah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Begitu dekatnya Khalifah Umar dengan sunnah Nabi SAW, sehingga Khalifah Umar diselubungi daripada segenap hidupnya sunnah Nabi SAW. Kemudian antara syuyukh Umar yang memberi kesan padanya, dari segi hidupnya, dari segi pelbagai sudut,
antaranya adalah Ubaidullah bin Abdullah bin Utaibah bin Mas'ud, yang mana Khalifah Umar radhiyallahu anhu yujiluhu kasiran. Ya, yujiluhu kasiran ini kita anggap sebagai mana kata Khalifah Umar banyak menghormati beliau, wa nahila min ilmi, banyak mengambil ilmu pada beliau. Nahila di sini makna asalnya adalah minum, tapi dari segi konteks kata di sini kita kata mengambil ilmunya, sehingga ada orang Arab kata al-Islamu yahisu ala nahlin al-nafi min syatta masadrihi, iaitu Islam itu menyuruh kita untuk mendapatkan ilmu daripada pelbagai sudut, daripada pelbagai sumber. Jadi Islam itu sangat menyarankan supaya masyarakat mengambil ilmu daripada pelbagai apa-apa cara ibu pun, asalkan dapatkan ilmu. Kemudian wa ta'addaba bi adabi, kemudian mengambil, kita kata mengambil ibrah, mengambil sifat daripada gurunya itu untuk ataupun kita kata mencontohilah, mencontohi gurunya itu untuk dirinya. Kemudian summa syuyukhu aidan, antara syuyuhnya lain adalah Sa'id bin al-Musayyab. Kemudian wa tarabba Umar wa ta'allama ala aidi katsir min ulama al-fuqaha. Kemudian Umar ini ditarbiyahkan. Tarbiyah ni kita katakan, tarbiyah ni adalah satu pendidikan yang mana dia menekankan kesempurnaan rohani, ataupun kesempurnaan kedekatan antara seorang itu dengan seorang lain kepada Allah Ta'ala. Itu watarabba. Beza atau kita tarbiyah, beza dengan mengambil ilmu ataupun pendidikan. Tapi kalau tarbiyah ini lebih menekankan konsep ketuhanan ataupun menyempurnakan hubungan seseorang itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengambil segala sifat-sifat daripada Nabi SAW untuk dijadikan panduan pada diri seseorang itu. Kemudian beliau mengambil pelbagai ilmu, pelbagai sudut daripada pelbagai ulama dan fuqaha, sehingga dikatakan bilangan syuyukh Umar bin Abdul Aziz ini mencecah 83 orang guru ataupun syuyukh, dengan 8 daripadanya adalah sahabat dan selebihnya adalah daripada tabi'in belaka. Kemudian kita pergi kepada bila diceritakan khalifah, mestilah ada kisah tentang pelantikan khilafah ataupun mubai'ah bil khilafah. Jadi kita lihat di sini, iqtaraha al-faqih Raja' bin Haywa al-Kindi ala Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik fi mardi mawdihi ayyuan Umar bin Abdul Aziz thumma wafaqa wa kataba risalatan ismiyan. Iqtaraha di sini bermaksud kita kata mengusulkan, mengusulkan Raja' bin Hajar Kindi. Raja' bin Hajar Kindi ni dia macam hakim ataupun kita kata pemegang amanah kepada Khalifah Sulaiman bin Abdul Aziz, Sulaiman bin Abdul Malik, untuk mengusulkan supaya Umar bin Abdul Aziz dijadikan khalifah seterusnya. Kenapa? Kerana Raja' bin Hajar Kindi sebelum itu telah membuat satu ujian kepada seluruh bakal calon khalifah. Jadi beliau membuat ujian, beliau telah melihat bahawa dari segi keadilan, dari segi kebajikan, kebaikan, beliau lihat Umar bin Abdul Aziz memang layak. Kerana kebanyakannya anak-anak khalifah lain, termasuk anak beliau sendiri Yazid bin Abdul Malik, lebih banyak dikatakan lebih banyak mengedepankan dunia daripada akhirat. Tetapi bila dilihat dari segi sifat Umar bin Abdul Aziz, beliau melihat orang ini layak untuk menjadi khalifah kerana keadilan dan kebajikan yang beliau tonjolkan. Kemudian beliau terus menulis satu surat rasmi. Surat rasmi seperti berikut. Surat rasmi seperti berikut. Ini contoh kita nak kata membawa suasana apakah surat rasmi Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Jadi setelah kewafatan Sulaiman bin Abdul Malik, maka dikumpulkan seluruh keluarga, kaum kerabat untuk memilih calon. Maka antara isi surat seperti berikut.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang. Hadza kitab min Abdillah Sulaiman bin Sulaiman Amirul Mukminin li Umar bin Abdul Aziz. Inilah tulisan ataupun satu surat yang mana daripada Umar bin Abdul Aziz kepada Sulaiman bin Abdul Malik kepada Umar bin Abdul Aziz. Inni walaituhu al-khilafata min ba'di wa min ba'di Yazid bin Abdul Malik. Aku melantik engkau, ya, Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah selepasku, dan selepas kamu barulah anak dia, iaitu Yazid bin Abdul Malik. Fasma'u lahu wa ati'u. Maka dengarkan dan taatilah beliau. Wattaqullaha wa la takhtalifu fasma'u fikum. Dan janganlah kamu dan bertakwalah kamu kepada Allah, dan janganlah ada timbul perselisihan, kerana jikalau timbul perselisihan maka kamu di kalangan orang yang tamak. Ini antara surat yang ditulis oleh Khalifah Abdullah Sulaiman bin Abdul Malik kepada Umar bin Abdul Aziz. Jadi setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz mendengar begitu, biasanya kalau orang bila dapat jawatan, mereka akan rasa seronok, akan rasa seolah-olah dunia berada pada mereka. Tetapi apakah yang diucapkan oleh Khalifah Umar? Iaitu ucapan takziah. Iaitu bila selepas mendengar benda itu, beliau terus mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Kerana beliau menganggap benda ini seolah-olah beban yang berat pada diri beliau. Seolah-olah beliau terpaksa memegang dunia ini pada beliau, kerana benda ini dia ada kaitan dengan masyarakat. Ya, bukan berkaitan dengan diri beliau. Kalau dengan masyarakat, maka pintu-pintu dosa, pintu-pintu kejahatan akan terbuka. Jadi beliau tak nak seperti begitu, tapi ini adalah wasiat Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Maka beliau tak berasa menerima. Jadi beliau terus balik ke rumah, terus dikatakan beliau menyendiri di dalam bilik beliau sehari semalam, ataupun ada kata 3 hari 3 malam, mengenang nasib yang bakal menimpa beliau. Sehingga datanglah anak beliau Abdul Malik, anak beliau sendiri Abdul Malik, menjenguk ayahnya. Lalu Abdul Malik ni pun telah dididik oleh ayah beliau dengan keimanan dan ketakwaan yang kukuh. Maka sebab itu nanti bila dilantik Abdul Malik ni jadi penasihat. Jadi Abdul Malik ni menasihati ayahnya supaya segala sesuatu yang datang pada diri kamu itu adalah merupakan ujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan teruslah berada pada jalan lurus itu, iaitu jalan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terus beliau betul termotivasi dan terus beliau melakukan pelbagai perubahan. Tapi sebelum itu kita tengok dulu apakah antara khutbah, maknanya selepas setiap khalifah ni selepas dilantik akan memberi satu ucapan rasmi sebelum masuk ke istana, iaitu pada bab ibratu min khutbatil ula ba'da istiflafi, iaitu kita lihat apakah ibrah yang datang daripada khutbah Khalifah Umar bin Abdul Aziz selepas pelantikan beliau. Ada beberapa yang saya senaraikan. Yang pertama, beliau menyebut inni lastu bimubtani' walakinnal muttabi'. Beliau menyebut akulah bukan daripada kalangan orang yang melakukan bid'ah, tetapi aku adalah daripada golongan al-muttabi'. Muttabi' ini adalah merupakan golongan yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kedua, ini salah satu ucapan yang paling masyhur, iaitu la ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam melakukan kemaksiatan kepada Tuhan. Ini salah satu ucapan yang paling masyhur, la ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Yang seterusnya adalah inna taqwallahi azza wa jalla khalafun min kulli syai'in wa laysa min taqwallahi khalafun. Iaitu
sesungguhnya takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu membelakangi daripada segala sesuatu, daripada setiap kehidupan, daripada setiap amalan dan sebagainya. Semuanya itu mesti didepankan takwa kepada Allah Ta'ala dulu. Bila dikatakan takwa Allah Ta'ala berada di depan, maka kita tidak akan berani melakukan apa-apa perkara yang dianggap melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu antara maksud daripada ucapan beliau ini, walaysa min taqwa khalafun, dan bukanlah takwa takwa Allah Ta'ala itu duduk di belakang. Bermaksud, jadi di sini kita lihat takwa Allah Ta'ala mesti berada di depan. Daripada setiap amalan, daripada setiap perbuatan dan sebagainya, takwa Allah Ta'ala berada di depan. Barulah kita nak wujud adil itu. Nak wujud adil dalam hidup, first sekali takwa pada Allah Ta'ala duduk di depan. Yang kedua, tidak taat kepada makhluk yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian seterusnya, mengikuti jalan sunnah Nabi SAW. Kemudian seterusnya adalah a'malu li akhiratikum fa inna min amal li akhiratihi kafatullah tabaraka ta'ala amru dunya, iaitu beramallah kamu, iaitu setiap amalan itu tujuannya adalah untuk akhirat. Ya, setiap amalan yang mana setiap amalan yang ditujukan, ataupun kita kata setiap amalan yang beramal padanya untuk akhirat, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mencukupkan dirinya pada urusan dunia. Jadi di sini kita lihat setiap amalan kita hendaklah kita dahulukan akhirat dulu. Maka bila kita dahulukan akhirat, maka insya-Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan cukupkannya pada urusan dunia. Dan inilah yang selalu tidak dilakukan oleh manusia. Kenapa? Mereka berfikir kalau dilebihkan akhirat, takut-takut dunia akan kurang. Tak. Kalau kita cuba, kalau melebihi akhirat itu bukan bermaksud tidak langsung tidak terikat dengan urusan dunia. Tetapi kita kata segala apa yang Allah Ta'ala suruh itu kita ikuti, tapi ditambah sedikit, barulah Allah Ta'ala akan cukupkan dia pada urusan dunia. Okey. Yang seterusnya adalah aksaru min zakil maut wa ahsinu istijab qabla an yazal bikum fa innahu hadama al-lazat, iaitu banyakkan mengingati mati dan bersiap-siaplah sebelum kematian itu menimpa kamu, kerana ia menghancurkan kesenangan. Jadi bila banyak mengingati mati, dan berfikir, adakah kita cukup bekalan untuk menghadapi kematian? Bila kita berfikir begitu, maka segala keseronokan duniawi tidak akan sebanding dengan dirinya, iaitu tidak akan berfikir tentang urusan dunia lagi. Okay? Bila kita berfikir sebegitu. Kemudian seterusnya adalah kita lihat hubungan antara Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan juga tadwinul hadis nabawi, dan juga mengenai penulisan ataupun kita kata pembukuan hadis Nabi SAW. Pada masa sebelum khalifah ketika itu, iaitu contohnya Khalifah Umar dan Abu Bakar sebagainya, untuk membukukan hadis ketika itu dikatakan bukan menjadi keutamaan, kerana ketika itu hadis masih lagi terpelihara. Kalau kita buka contoh kitab Taisir Mustalahul Hadis yang dikarang oleh Dr. Muhammad Tohan, beliau sebut ketika itu masyarakat ketika itu tidak membicarakan tentang sanad hadis, kerana hadis masih lagi terjaga. Tetapi selepas kematian Khalifah Osman radhiyallahu anhu, pemalsuan hadis mula telah menampakkan diri, sehingga para sahabat ketika itu bila dapat hadis, mereka tanya, hadis ni daripada siapa? Apakah sanad dia? Maka terus dia bermula. Jadi untuk
untuk membukukan hadis ketika itu tidak dilakukan secara rasmi, tapi dilakukan secara berseorangan. Maknanya kalau ada sahabat yang menulis, beliau akan simpan untuk diri beliau. Simpan, menulis, dengar, simpan. Jadi Khalifah Umar Abdul Aziz mengambil kesempatan ini untuk apa? Untuk anna tadwin allazi atta samarihi, dari segi penulisan ini kita nampak ataupun beri kesan, iaitu pada bila maqama bihi amirul zalikal mu'min Umar bin Abdul Aziz, iaitu dengan arahan yang diberikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu sendiri. Waqad tajalla fi irsyadatihi li kitabatil ilm wa tadwil hadis wa awamirihi li khassa wa amma bizalik. Yang mana ketika itu Khalifah Umar, iaitu kita dibuktikan tajalla, dinampakkan atau dibuktikan ketika itu dengan beberapa arahan supaya untuk menuliskan bukan setakat hadis tapi pelbagai ilmu lain. Tapi di sini kita fokus pada hadis dulu, dan juga pelbagai arahan-arahan yang secara rasmi ataupun tidak secara rasmi. Kerana apa? Kerana beliau melihat, Umar radhiyallahu anhu melihat bahawa beliau berasa takut akan timbulnya doyak ini. Beliau takut akan timbulnya pelbagai masalah-masalah, dan juga beliau takut ketika itu bercampurnya aduk antara ahadisul makzubah, hadis-hadis palsu, bercampur dengan hadis-hadis yang sahih yang datang daripada kalam Nabi SAW. Kerana ketika itu ini akan terbalik, terbalik sepatutnya bisababil khilafatul al-mazhabiyyah wa siyasah, iaitu ketika itu pada zaman beliau telah berlaku perbezaan antara dari sudut pelbagai, seperti sudut mazhab dan sudut politik ketika itu. Contohnya ada contohnya golongan Syiah membuat hadis palsu untuk untuk menaikkan nama Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Kemudian golongan Khawarij pun sama. Jadi menyebabkan timbulnya pelbagai isu di sini, daripada sudut mazhab, dari sudut siasah, dari sudut masyarakat pun ada. Masyarakat pun ada. Yang masyarakat yang contohnya yang nak laku perniagaan, contohnya hadis man akala bazijan faqad dakhala jannah. Contohnya siapa yang makan timun maka dia masuk syurga. Masyarakat pun juga menyumbang kepada kes pemasukan hadis ini, sehingga diceritakan ada beberapa tokoh pemasuk hadis ini membuat dagangan, iaitu beliau berdagang sambil menulis hadis palsu ini, lalu diberikan pada masyarakat. Ini hadis, maka ini hadis bila pergi ke Mesir, bila bagi ini hadis bila pergi ke Basrah, ini hadis. Sampai bertebaran begitu sehingga sudah kita tak boleh nak beza lagi, ini hadis sahih ke hadis palsu ni. Maka itulah tugas utama yang diberikan. Kalau di sini bila sebut waja'ala min mas'uliyatid daulah hifdzus sunnatil mutahharah, maka boleh menjadikan ini isu utama, iaitu untuk isu utama negara, iaitu untuk menjaga sunnah Nabi SAW, iaitu hadis itu. Maka dikhabarkan ataupun diriwayatkan oleh Ibn Sa'id daripada Abdullah bin Dinar berkata, kata Umar bin Abdul Aziz, Umar menulis kepada seorang tokoh, tolong ingat nama ni, iaitu Abi Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm, iaitu beliau katakan supaya pergilah mencari hadis Nabi SAW, lalu tulislah kerana aku takut hadis Nabi SAW ini hilang. Jadi beliau suruh beberapa orang tokoh yang utama, yang menjadi ketua penulisan ini adalah ini dia, iaitu Abi Bakr Hazm, supaya mencari dan meneliti daripada sudut pelbagai dari sekitar daulah sebagainya, untuk mencari hadis-hadis, diteliti dan sebagainya, lalu dikumpulkan pada satu tempat, macam Al-Quran juga.
Jadi di sini maka tokoh inilah yang telah memberi satu penilaian kepada masyarakat dan juga dibantu-bantu oleh pelbagai sahabat-sahabat lain. Antaranya ada yang menulis sehelai dan sebagainya. Contoh kalau kita lihat Khalifah Umar telah mengarahkan iaitu kepada seluruh penduduk Madinah, iaitu seluruh penduduk Madinah ketika itu memerintahkan mereka supaya mengumpulkan hadis-hadis. Ya, setiap orang yang berilmu telah mengambil bahagian dalam penulisan ini. Walaupun kalau mereka ada sedikit hadis pun mereka kena bawa juga. Maka Khalifah Umar pun menulis hadis itu. Maknanya membukukan hadis itu. Kemudian seterusnya, kalau seterusnya kita lihat dari segi sifat ataupun peribadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu sendiri. Saya senaraikan secara ringkas. Yang pertama kita lihat tentang al-adlu wal musawah, iaitu sifat keadilan. Ya, sifat keadilan dan sifat kesesamaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu sendiri. Yang mana ketika itu setelah beliau telah dilantik menjadi khalifah, beliau telah melihat beliau telah memberi keadilan di seluruh pelosok daulah, sehingga dikatakan Baitul Mal khalifah ketika itu, ya, Baitul Mal khalifah ketika itu tidak mampu lagi untuk menerima bayar-bayaran zakat, menerima sedekah, menerima cukai dan sebagainya kerana penuh. Kenapa? Khalifah Umar telah bertanya kepada penjaga Baitul Mal, kenapa Baitul Mal ni penuh dan kenapa tak diberikan lagi kepada masyarakat yang mungkin miskin dan sebagainya. Maka dijawab oleh penjaga Baitul Mal, dia kata nak buat macam mana Khalifah Umar? Kami cek daripada seluruh pelosok tidak ada lagi golongan fakir miskin, golongan yang boleh terima zakat, memang tidak ada. Jadi kami pun tak tahulah nak simpan mana lagi semua hasil-hasil ni, kerana dah penuh. Jadi kalau nak beri pun semua kata cukup. Contohnya mungkin ada yang pergi ke rumah tu bertanya mau terima zakat tidak, mereka kata kami cukup, kami sudah berkecukupan. Jadi bila tak ada macam tu, Baitul Mal penuh, maka Khalifah Umar pun alhamdulillah telah mengerjakan pekerjaan beliau. Kemudian seterusnya adalah Raddul Mazalim. Raddul Mazalim iaitu menerima rungutan, menerima aduan daripada orang yang terzalimi. Iaitu dulu rakyat bila nak menghadap khalifah, mereka perlu menghadap beberapa pengawasan dahulu. Ya, daripada pengawal yang pertama, kedua, ketiga dan sebagainya untuk nak menghadap khalifah. Tetapi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau telah kita kata bukan membuang tapi mengeluarkan seluruh pengawal, yang mana ketika itu hanya ditinggalkan seorang pengawal sahaja, iaitu pengawal untuk menerima aduan. Hanya tinggal seorang saja. Jadi bermaksud rakyat boleh keluar masuk istana untuk menerima aduan. Keluar masuk untuk terima aduan. Jadi begitu dekat beliau dengan masyarakat ketika itu. Kemudian seterusnya adalah bersifat tawaduk dan bersifat tidak takbur, ya. Bersifat tawaduk dan bersifat tidak takbur. Kemudian seterusnya adalah bersifat azala jami'u walati zalimin, iaitu beliau telah memecat segala pejabat-pejabat yang melakukan kezaliman. Jadi bila dah terima pelbagai rungutan, beliau telah melakukan tindakan, iaitu memecat seluruh gubernur-gubernur, pejabat-pejabat dan pegawai-pegawai yang telah melakukan kezaliman. Antara contohnya adalah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, yang mana ketika ini beliau menjadi
gubernur di Mesir. Ya, gubernur di Mesir diadukan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz tentang sifat zalimnya ketika itu. Beliau telah mengugut rakyat, beliau telah mengambil hak yang bukan haknya, memeras dan sebagainya, sehingga dikatakan ada masyarakat yang terzalimi mengatakan pada beliau iaitu Allah SWT akan membalas perbuatannya. Beliau telah menjawab dengan tidak ada rasa takut, iaitu beliau mengatakan beliau telah menganggap diri beliau tu Tuhan. Ya, Gubernur Osama bin Yazid bila dilantik Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perkara ini diadukan, maka Khalifah Umar telah memecat Gubernur Osama bin Yazid ini dan telah memenjarakan beliau, dan telah menghukum beliau kerana ucapan beliau ketika itu yang menganggap beliau itu sama dengan seolah-olah seperti Tuhan. Itu antara contoh beberapa peristiwa. Jadi contoh lagi, seorang yang bernama Abu Muslim. Ya, Abu Muslim, contoh Abu Muslim, gubernur ni di Afrika pun sama. Tapi tak sampai tahap tak sampai tahap gubernur Usama. Dia zalim dan sebagainya. Pun dipecat. Begitu juga pengawal-pengawal yang diterima adukan kezaliman pun ditangkap. Sampai ahli keluarga pun. Diceritakan anak Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik diadukan kepada beliau oleh seorang, saya lupa, mungkin wanita tua. Ketika itu beliau pergi ke pasar, beliau telah dizalimi oleh anak kepada Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Maka dipanggil Khalifah Sulaiman, anak kepada Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, wanita dua di hadapan qadi, dia hakim. Diadukan, maka kesalahan itu jatuh kepada anak Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Maka terus Khalifah Umar memberi keadilan kepada wanita tua ini dan terus memenjarakan anak kepada Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik itu. Sulaiman bin Abdul Malik itu dipenjarakan. Nampak? Beliau tidak kira kamu ni anak siapa, keluarga mana, walaupun datang daripada keluarga khalifah sendiri pun tidak akan terkesan. Tetap akan juga diberikan keadilan dan juga akan terkena jikalau tidak berlaku adil. Itu antara ciri yang menyebabkan beliau masyhur dan beliau dekat dengan masyarakat. Semuanya sama, ya, di sisi beliau. Kemudian taf'ilul mabadi asyura, iaitu memegang prinsip asyura, ya. Pada zaman itu menggunakan prinsip syura, jadi beliau memegang teguh prinsip-prinsip syura dengan tidak berlakunya kita kata kes-kes curang, kes-kes rasuah dan sebagainya, itu beliau pegang. Kemudian nasyul al-ilmu baina ra'iyah, iaitu berkembang, kita kata berkembangnya ilmu di seluruh pelosok masyarakat, ya, di seluruh pelosok masyarakat. Bukan setakat pemerintahan, beliau juga pergi kepada masyarakat. Yang mana ketika itu Umar sangat berminat untuk menyebarkan ilmu di kalangan rakyatnya sendiri, yang mana mendidik mereka tentang agama dan memperkenalkan mereka kepada sunnah Nabi SAW. Sehingga Khalifah Umar bin Abdul Aziz banyak menghantar ulama-ulama ke setiap pelosok daulah, yang mana untuk membiarkan masyarakat ketika itu berilmu dan faqih. Antara contohnya, beliau telah menghantar sebanyak, diceritakan beliau telah menghantar sebanyak 20 orang fuqaha. Ya, beliau telah menghantarkan sebanyak 20 orang fuqaha di Afrika. Yang mana ketika itu diceritakan bahawa ada kabilah daripada Afrika meminta pada Khalifah Umar dihantarkan ulama pada mereka. Beliau tu hantar 20 orang fuqaha ke Afrika mengajarkan dan mengajar menjadi qadi, mufti di situ. Atau contoh lagi, beliau telah menghantar seorang fuqaha besar. Ya, fuqaha besar daripada kalangan para sahabat dihantar ke Mesir secara khusus. Ya, ke Mesir secara khusus. Dan ada juga diceritakan beliau telah menghantar beberapa orang fuqaha
di setiap perkampungan Badawi. Ya, perkampungan Badawi. Perkampungan Badawi ni dia macam perkampungan orang asli. Jadi beliau telah hantar beberapa ulama di setiap perkampungan Badawi itu sendiri untuk supaya masyarakat menerima ilmu dan tidak berada dalam keadaan kejahilan. Sehingga beliau ada mengatakan beberapa perkara. Seperti contoh, beliau mengatakan bahawa Islam itu mempunyai had, hukum dan sunnah. Maka sesiapa yang bekerja dengannya, maka sempurnalah imannya. Dan sesiapa yang tidak bekerja dengannya, iaitu tidak bekerja dengan tiga perkara ini, had, hukum dan sunnah, maka tidak sempurna imannya. Ini antara kata-kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Contoh lagi, beliau mengatakan bahawa beliau mengatakan aku ingin supaya bid'ah itu mati di tanganku, dan aku ingin sunnah Nabi SAW hidup di tanganku. Demi Allah, seandainya saya tidak hidupkan sunnah atau berjalan dalam kebenaran, maka umpama saya hidup dalam keadaan terseksa. Begitu beliau takut melihat masyarakat yang hidup dalam kejahilan. Beliau nak sangat masyarakat hidup dalam dunia ilmu dan sebagainya. Walaupun beliau nak sangat satu rumah paling kurang ada seorang lah orang yang mempunyai ilmu, faqih dan sebagainya. Jadi itulah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang kita kenali. Kemudian seterusnya kunu'an zuhud, yang sifat zuhud dan sebagainya. Kita pergi kepada yang terakhir mungkin terakhir, iaitu al-hikam wal amsal. Kita lihat apakah antara kata-kata yang kita ambil pengajaran daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan bahawa inna allaha ba'asa Muhammadan da'iyan wa lam yab'asuhu jabiyan. Beliau mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan Nabi SAW itu sebagai da'i, sebagai pendakwah, wa lam yab'asuhu jabiyan, bukan sebagai orang yang mengucik cukai. Ketika ini ucapan ini diucapkan ketika itu ada seorang gubernur yang mengadu pada Khalifah Umar tentang cukai. Tentang cukai. Jadi Khalifah Umar mengatakan sesungguhnya Nabi SAW itu diutuskan untuk berdakwah sebagai da'i, bukan pemungut cukai. Jikalau perkara itu ada, maka itulah apa yang Allah Ta'ala cukupkan. Beliau disebabkan beliau sangat berpegang kepada sunnah, jadi beliau setiap urusan akan mengikuti apa yang Nabi SAW sebut. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau mengatakan di sini saya hanya baca dia punya maksudnya, iaitu beliau mengatakan adrikna, iaitu beliau mengatakan kami menjumpai para salafus soleh, dan mereka berpandangan bahawa ibadah itu bukanlah sekadar puasa dan solat sahaja, namun ibadah itu juga menahan diri daripada membicarakan kehormatan orang lain. Orang yang solat di malam harinya dan berpuasa di siang harinya, apabila ia tidak menjaga lidahnya, maka ia akan menjadi orang yang paling muflis di hari kiamat. Daripada kata-kata Umar ini kita lihat bahawa walaupun orang itu, maknanya bila melihat daripada sudut pandangan para salafus soleh tidak melihat orang yang banyak ibadahnya, banyak solatnya dan banyak puasanya, tidak melihat pada itu, tapi melihat apakah orang itu menjaga lidahnya, menjaga hubungannya dengan sesama manusia. Kerana ada orang yang banyak solat, ada orang yang banyak puasa, banyak ibadah, solatnya dengan mungkin solat sunatnya banyak, baca Quran dan sebagainya, tapi bila berhadapan dengan manusia, menyebabkan contohnya di sini iaitu tidak menjaga lidah, iaitu bila tidak menjaga lidah, maka lahirlah beberapa yang lain, tidak menjaga hati, tidak menjaga perbuatan dan sebagainya, maka orang itu dianggap muflis di hari kiamat. Ini yang paling banyak yang berlaku. Kita lihat orang ni solat, orang ni puasa dan sebagainya, tapi bila dia tidak menjaga hubungan dengan manusia,
itu semua tidak memberi, itu semua tidak apa-apa di mata Allah Subhanahu wa taala, dan dia dianggap muflis pada manusia, kerana dosa di antara manusia ini perlu diselesaikan dengan manusia, tapi dosa dengan Allah Taala diselesaikan dengan Allah Taala. Jadi bila dosa dengan manusia mungkin agak payah sedikit berbanding dengan dosa dengan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kemudian yang seterusnya adalah qayyidun ni'am bisyukr wa qayyidu ilmi bil kitabah. Ikatkanlah, maknanya nikmat itu perlu diikat dengan kesyukuran. Bila diberi kenikmatan, bila diberi apa-apa sebagainya perlu diikat dengan kesyukuran, kerana kenikmatan itu adalah datang daripada Allah Ta'ala. Bila datang Allah Ta'ala, kita kena menjadi hamba yang bersyukur. Dan ikatkanlah ilmu itu dengan penulisan, dengan tulisan. Makna kata bila dapat ilmu dan sebagainya, contohnya bila kita kelas berilmu ataupun menghadiri ilmu, jangan datang dengan tangan kosong. Kena datang dengan, orang kata paling kurang pen dengan kertas. Kerana ilmu itu perlu diikat dengan penulisan, perlu diikat dengan tulisan supaya ia menjadi bekalan yang kekal untuk kita. Kalau kita katakan ada ingatan yang kuat sekalipun, tetap juga kena ada dengan tulisan. Itu dianggap sebagai usaha kita dalam cuba untuk kita mengajar ilmu itu sendiri. Kemudian kita akhiri di sini iaitu ibrah daripada kisah Umar bin Abdul Aziz itu sendiri. Yang pertama, kita lihat wajib ke atas kita untuk menjadi pemimpin yang bijaksana, dan tidak membezakan di antara satu sama lain. Jadi bila kita memimpin, kita tak perlu tetapkan ini untuk ini untuk ini untuk golongan yang ada pangkat, ini golongan tak. Tapi bila jadi pemimpin yang bijak, jadi pemimpin yang adil, tidak boleh membezakan antara satu sama lain. Kerana dia manusia, kita manusia, sama-sama saja di hadapan Tuhan. Seolah-olah seperti sikat yang sama di antaranya. Yang kedua adalah memberikan adil ataupun memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat. Makna kata setiap masalah, setiap masyarakat yang timbul itu keadilan tetap sama. Bukan maksud ini golongan daripada golongan keluarga kami, maka kena beri keadilan lebih sikitlah daripada yang ini. Tak. Keluarga ke apa ke sama, semuanya sama seperti samanya sikat di sisi itu. Kemudian seterusnya adalah iaitu memuliakan orang Muslim itu. Dah memuliakan, okey, alhamdulillah. Tanpa, ini paling penting, tanpa melihat dari segi pangkat, harta dan sebagainya. Sarwah di sini maksudnya harta, bermaksud kekayaan. Tapi kita boleh kata, kita boleh masukkan semua sekali. Tapi bermaksud menghormati seorang Muslim itu adalah melihat dari segi apa? Tidak melihat dari segi kedudukan seorang itu. Sama ada kalau dia ada harta lebih, kita hormati lebih. Tak. Sama sahaja. Miskin, kaya, sakit, sihat, semuanya sama. Itu yang paling penting yang kita kena kenali dan kita perlu ibrahkan pada diri kita sendiri. Okey, wallahu a'lam. Kalau ada apa-apa soalan boleh diajukan. Baik, jutaan terima kasih diucapkan kepada Ustaz Ahmad Baihaqi Hasmawi atas tazkirahnya sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, sekarang ini majlis akan berpindah ke sesi soal jawab. Hadirin yang mempunyai sebarang persoalan berkenaan dengan tajuk perbincangan, bolehlah bertanya sama ada melalui soalan di ruangan chat atau juga boleh diajukan persoalan tersebut melalui suara dengan membuka mikrofon, perkenalkan diri dan mengajukan soalan. Sekiranya ada di kalangan peserta yang hendak memberikan ulasan atau perkongsian pun dialu-alukan. Baik, tanpa membuang masa, dengan ini sesi soal jawab dibuka.